Waalaikumsalam. Ini sangkut paut dengan akidah beserta dengan amalan syariah. Ini campur dua tu deh. Kita bahagi dulu. Jadi bila sebut perkataan takdir, kita itu masuk dalam rukun iman yang ke-6. Selalu biasanya bila kata iman, nak panggilkan orang itu mukmin, mesti ia tu bersifat dengan iman. Kalau tidak ada iman, taklah panggil mukmin. Iman lawannya dia kufur. Macam malam dengan siang lah, dia tak boleh berhimpun dua tu. Ad-diddani la yajtami'an. Kaedah dia, dua yang berlawanan tak boleh berhimpun pada suatu tempat, satu masa. Malam dia tak boleh berhimpun dengan siang. Tengok, bila keluar matahari, habislah malam, datangnya siang. Bila raib matahari pada pandangan, habislah siang, datangnya malam. Boleh berhimpun tak satu masa, malam lagi siang? Tak. Hingga kalau berlaku gelap di waktu siang hari, kita tak panggil malam. Ini baru jam 10 pagi, 11 pagi, masuklah waktu siang. Tiba-tiba gelap, tertutup, padamnya api pelita, padamnya gelap, hujan lah, apa segala gelap, tertutup. Kita tak kata malam. Cuma kita kata Allah gelapnya seperti malam. Seperti ya, bukan malam. Itu tak? Ini ayat kata siang dan malam dia tak boleh berhimpun. Demikianlah dua yang berlawanan tak boleh berhimpun. Maka iman dan kufur dia tak boleh berhimpun. Bila ada iman, tak ada kufur. Kufur hak lawanan iman. Adapun kufur hak lawanan syukur, dia boleh berhimpun tu. Itu arti lain pula. Kita orang mukmin ada juga kufur. Kufur apa tu? Kufur hak lawanan syukur. Tu lain pengertian. Apa yang kufur nikmat. Ya, Allah Taala bagi kepada kita harta kekayaan. Kita gunakan kekayaan menyalahi syariat. Tu panggil apa tu? Tu panggil kufur. Kufur apa itu? Kufur hak lawanan syukur. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Sini la in syakartum wala in kafartum. Ni kafartum muqabalah dengan syakartum. Arti kufur lawanan syukur, pengertian lain pada kufur lawanan iman. Ono agama. Faham situ dulu. Baik. Maka tak dipanggilkan orang mukmin, malaikat kena adanya iman. Apa iman? Artinya percaya. Sebab tu ulama memberi arti al-iman at-tasdiq. Tasdiq bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tu iman. Arti percaya. Apa percaya? Maknanya membenarkan. Membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan barang yang telah bawa datang dengannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setengah daripada barang yang majaa bihin nabi mengenai dengan Allah, sifat-sifatnya. Dia kata beriman dengan Allah. Apa hak yang Rasul ajak tu? Ittaqullah wa ati'u. Dia kata takut oleh kamu akan Allah dan taat kamu akannya. Dia ajak. Maka orang mukmin ikut dia, membenar apa hak dia kata. Membenar di situ termasuknya membenar akan Allah sebagai Rabb. Kemudian pula membenarkan dengan segala kitabnya, kitab Allah termasuk Al-Quran. Sebab kalau syak, iyakah Quran tu kalamullah? Iyakah Quran tu apa dia wahyu dari Allah? Barangkali Quran yang dikata itu barangkali rekaan, itu orang panggil syak. Maka tak panggil mukmin, bukan? Ataupun mengejek-ejek, mensenda-sendakan dengan Al-Quran. Sebab itulah kalau kita sama orang mukmin membaca Quran, buat ejek-ejek, jangan, perlu kita laranglah anak kita tu main baca Quran, dia suka-suka. Jangan.
Sebab itulah nak hormat Quran, apabila dibaca Quran dia suruh fastami'u lahu wa ansitu. Kerana hormat mulia. Baik. Cuba kita tengok begini. Bagaimana kalau orang besar yang beri ucapan, kita bercakap macam mana? Dari segi undang-undang macam mana? Orang besar sedang berucap, kita duduk depan. Dia beri ucapan, tengok orang besar dia beri ucapan, Datuk umpamanya, Tan Sri ke Sultan Agung dia beri ucapan. Kita duduk bercakap. Apa nak kata undang dunia? Kira sendirilah hukum tu. Mana belia ayat dibacakan. Tu. Tapi kadang-kadang kita tu bergerak. Ini. Sahabat tak ada takut gerung kepada siapa. Yang ni takutlah polis tu apa begitu ini tau. Itu. Sebab tu bila kata bak dia mula cakap juga dia. Hingga sampai kalau kita berhajat sangat, perlu sangat pada cakap, kita beradab pula. Beradab. Tu kalau dia tengok, kita diam juga tu. Mendengar tak? Adab sah. Itulah sebab tu Quran yang mulia. Maka siapa syak adakah ia Quran kalam Allah? Ini dia panggil kufur. Sebab tu Allah Taala kata zalikal kitabu la raiba fi. Demikian itu kitab, tidak ada jenis ragu, bukan pasal ragu. Maka itu masalah maja'a bihin nabi. Kita beriman, kita percaya. Dan kita percaya juga apa maja'a bihi, segala rasul, termasuk dia sendiri. Dia kata aku Rasulullah. Kita percaya. Bila percaya dengan dia, lazim percaya dengan semua rasul-rasul tersebut nama dalam Quran. Dan maksud lagi pula beriman dengan segala malaikat. Huraian dia di sana, dan dalam ilmu usul. Dan beriman dengan al-yaumil akhir, hari kita ni ada hari akhir. Bukan kita hidup dunia ni tak habis hari kan, esok, besok tak habis esok. Tapi apabila datangnya hari itu tidak ada esok lagi. Sebab dia panggil esok-esok kerana diselangi dengan malam. Siang selangi malam, esok lahirnya. Mari pula malam selangi dengan malam, esok pula panggil tak habis esok tak habis kan. Tapi bila hari akhirat dia tidak ada malam lagi. Kerana malam dia sangkut dengan perjalanan matahari. Bila lahirnya malam. Bila matahari sudah dihancurkan, matahari sudah dibinasakan, izas sama'u syaqqat antara lain. Maka di mana lagi nak selangi malam? Maka itulah ketika itu tidak ada lagi esok. Al-yaumil akhir, hari akhir. Kerana tak diiringi dengan malam, hari akhir. Baik. Kita beriman. Dan hak terakhir sekali rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar. Tu sekaligus panggil takdir. Sabbihisma rabbikal a'la allazi qaddara fahada. Qaddara Allah Taala sebut. Sabbih, tasbih, menyuci olehmu hai Muhammad, menyucikan nama Tuhanmu. Tengah tafsir dia panggil isim muqham. Apa ism tu panggil muqham. Menyuci oleh kamu akan Tuhanmu, menyuci daripada segala barang sifat yang tidak layak sesuai dengan zatnya Allah yang maha suci. Siapa Tuhanmu? Sabbihisma rabbika al-a'la, yang maha tinggi. Hingga dijadikan, kata riwayat, apabila ayat ini disuruh, dia perintah suruh menyuci, maka kata Nabi SAW, ij'aluha fi sujudikum, kamu menjadikanlah dalam sujud kamu. Sebab dia ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bila kata fasabbih bismi rabbikal azim, ij'aluha fi ruku'ikum, kamu jadikan tasbih tadi dalam rokok kamu. Dalam rokok berarti kata subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dan pula munasabah dengan rokok itu membesarkan Allah. Munasabah dikait dengan al-azim, Tuhan yang maha besar. Kemudian bila sujud, sesuai dengan kelakuan kita rendah. Kelakuan kita tengok, syarat nak sah sujud kena dahinya rendah, lehernya rendah daripada punggung. Kalau sama tidak sah.
kecuali uzur telaihan kena rendah. Maknanya kita ni rendah serendah-rendahnya. Tempat yang mulia pada pandangan manusia, muka dahi tempat pandangan manusia. Tapi sanggup merendahkan. Bila sanggup merendahkan, tu berucapan sesuai dengan Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan aku yang maha tinggi, aku serendah-rendahnya. Rapat sujud tu. Tu munasabah. Abang dia kata bila kita faham makna begitu, dia ada arti satu-satu. Tebik rahsia amalan kita itu. Baik. Tuhan yang maha tinggi itu lagi Allah Ta'ala sebut lagi. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa. Ia telah menciptakan. Ciptakan semua perkara. Apa tu ambil hak lain mari. Khaliqu kulli syai. Ia Allah menciptakan semua perkara. Ciptaan dia. Allazi khalaqa ay kulla syai. Kedim apa dia. Allazi khalaqa fasawwa. Dia menjadi dah, dia menyamakan elok semua dia buat dah. Sebab kita nak kritik tak boleh. Tengok suatu ni apa macam ni. Jangan. Tu bila kita mari sila kata semua tu dari Allah, tak boleh kita nak kritik kerana ya Allah buat semua tu sawwa taswiyah, mustawa semuanya. Sama elok semua. Mari ayat lain pula allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ialah Tuhan itu Tuhan yang telah mengelakkan semua perkara yang ia telah ciptakan. Tak ada perkara yang tak elok. Kita tengok binatang, tapi kata tengok setelah fikir. Jadi walaupun hodoh rupa binatang, bila kita renung bijak sungguh Tuhan buat. Tu dia. Jadi situ tak ada tempat tak elok. Tu allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara. Tu nak siapa dengan tajuk yang kita soalan dah. Dan Tuhan dia telah qaddara. Apa qaddara? Boleh diarti dia. Qaddara dia telah menetapkan, dia telah mengukurkan. Tu. Tengok kita nak buat apa, dia ada ukuran bukan? Tu, dia buat ukuran. Kita nak potong baju, jahit baju, dia ada ukuran dia. Bila masuk dengan ukuran, kita pakai apa jadi nak ada. Sedap pakai baju ni. Kena dengan ukuran. Orang buat rumah pun begitu juga, dia ada ukuran. Tu panggil qadar. Ukuran dia ada. Maka buat tak terlari pada ukuran tu. Sebab tu bila orang yang bijak sungguh, tukang yang bijak, ikutlah tukang apa saja, tukang membina bangunan, rumah, tukang jahit baju, tukang apa segala, tukang membaiki apa kenderaan ke apa, semua tukang yang bijak. Bila yang bijak sungguh, siapa yang lihat, tak ada tempat kita nak buat kritikan. Tengok, mari orang bijak tengok macam mana nak kata, tak ada nak kata apa-apa. Sebab kena dengan ukuran. Tu asal maknanya qaddara, Allah telah menetapkan, telah mengukurkan apa segala sesuatu hak dia buat tu, mari daripada ukuran hak dia telah menetapkan. Baik, bila kita faham sekadar tu dulu, jadi perkara hak telah Allah ukurkan, menetapkan, maka dia tidak buat bahagian lain pada ukuran dia. Mari ayat lain pula. Fa'alul lima yurid. Ia buat barang hak dia menentu. Masuk itu. Sebab itulah dalam akidah kita mengaji, setengah pada wajib kita i'tikad Tuhan yang begitu bijaksana mesti bersifat dengan qudrat. Riang. Kita dia panggil rain. Kalau kita panggil rain, tu qudrat. Kalau tidak, bagaimana nak boleh buat sesuatu kalau tidak ada qudrat? Tidak ada riang, bahasa kita kan? Tidak ada perkuasa, mana boleh buat? Bila tak ada yang itu, lemah mana boleh buat? Mesti sifat dengan qudrat. Dia pula cerita wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksud situ. Bila ada qudrat riang saja, tapi kalau nyanyak, mana boleh buat? Tak boleh buat juga nyanyak. Bila nyanyak tak pandai nak menentukan. Nyanyak, mesti sifat iradat. Iradat, masyiah, semua Tuhan sebut tadi. Fa'alul lima yuri. Innama amruhu iza arada. Iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Itu mana kata takdir.
menentukan, menetapkan semua perkara. Maka kita mengaji usuluddin, takdir ibarat daripada ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Itu istilah dia panggil itu. Ataupun sifat iradat ia bertakluk sebagai takluk ya tanjizi qadim. Arti Allah menentu sedia, bukan baru menentu. Menentu sedia, menetap sedia, mengukur sedia. Kemudian qada qadar. Kemudian qada apa? Menyelesaikan apa hak dia telah menentukan. Maka dia buat. Maka buat tu apa hak dia menentukan. Jadi faham dulu setakat itu, belum tengok pada hadis cakap tentang kelebihan doa ke silaturrahim ke. Sampai situ kalau tanya macam mana kita nak kata? Qada qadar boleh ubah tak? Cuba jawab situ dulu. Jawab tu betul hak kita jawab, tapi jati dengan huraian tadi kita berasa nampak lagi, berasa nampak tergambar lagi bahawa masalahnya qada Allah, qadar Allah, penentuan Allah, penetapan Allah, hak dia telah menentu sedia. Boleh ubah tak? Cuba jawab. Boleh ubah tak? Tak boleh ubah. Sebab itulah ahli tasawuf dia kata at-tadbir la yufidu taqdira walau mi'ata alfin. Tadbir yakni mengatur kita manusia ni, hamba makhluk pada umumnya, tak boleh memberi faedah mengatasikan takdir Allah walau 1,100,000 kali tadbir sekalipun. Tu apa pegangan hakikat situ. Sudah pada itu mari mengaji pula. Ada dalam hadis kata kan, apa dia doa, bila seorang minta doa bala turun, dengan doa boleh menolak ke bala, panggil doa tolak bala. Tu nampak-nampak situ supaya boleh ubahkan takdir. Situ kita nak mengaji buat muskil tu. Dan pula ada pula hadis menunjukkan orang amal dengan silaturrahim boleh menambahkan umur, boleh memurahkan rezeki. Hadis sebut pula tu. Di antara lain man ahabba ayyun sa'alahu fi atharihi wa yubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Di antara hadis, siapa-siapa mahu suka ingin bahawa dia dimemanjangkan umurnya dan juga bahawa diluaskan rezekinya, maka naklah hubung rahim. Nampaknya amal silaturrahim boleh menambah umur. Maka tak jadi berlawanan kau dengan kata semua dah ditetapkan, ajal semua tetap dah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ayat tu menunjukkan bahawa apabila sampai ajal, masa tipuh yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditakdir tadi, orang ini umurnya 70, tak lebih tak kurang. Dia panggil ajal sudah ditetap. Apabila sampai saat terakhir, la yastakhiruna sa'atan, tak boleh nak minta tangguh satu saat je, tak sakit saat, mana 1 jam tak. Dia panggil sa'atan pun tak boleh nak minta tangguh. Dan wala yastaqdimun, tak boleh pula nak minta mendahului saat yang ditetap oleh Allah jam 9. Kita nak minta 8:59 minit, tak boleh, dia kena tetap. Tu ayat tu. Tiba-tiba datang waris pada hadis, siapa suka mau bahawa memanjangkan umur, naklah silaturrahim. Bila orang amal dengan silaturrahim boleh menambah umur. Sikit dah lah. Ni panggil tangga ilmu, nak reti dia pandang sikit dulu. Lepas dah jalan melepas sikit macam mana? Tak ada berlawanan. Inilah apa yang kata apa? Takdir ni, qada, qadar ni, dia ada dua, terbahagi pada dua bahagian. Satu dia panggil apa dia? Qada, qadar yang mubram namanya. Satu lagi panggil muallaq namanya. Faham dua bahagi tu? Di sini fahamlah. Apa dia mubram? Hak tu dengan tidak dikaitkan, tetap
dengan tidak ada kecuali, tidak ada sangkut dengan apa-apa. Tetap umur 70 tetap. Tak lebih tak kurang. Itu qada mubram. Abrama yubrimu, ibram makna memutuskan. Ingatlah tidak kait dengan sesuatu. Satu lagi dia panggil qada muallaq. Muallaq ni apa? Digantungkan. Umur ni 70 sekiranya ada kalau. Sekiranya kalau ia tu tidak amal silaturahim. Kalau dia tak amal silaturahim, kalau dia tak ada doa, ditambah lagi umur dari 70 naik ke 75. Kalau lah. Tapi bila sampai masa hak yang membram, hak kalau tadi dia tak buat. Jadi terlupa jadi apa? Tu saya kata tak ada berlawanan dengan qada mu'allaq. Seperti kita kata macam mana? Orang ni dah sampai ajar dia. Nah, tiba-tiba orang mai ajak dia. Ajak pergi di situ-situ. Kata dengan kawan, tak usah pergilah. Tak apa. Pergi tak pergilah. Nasihat. Dia pun tak boleh ambil keputusan, dia pergi. Bila pergi sekejap berlaku kemalangan. Kita pun aku nasihat dah ke dia tadi. Lepas kita kata kalau dia tak pergi selamat. Kalau tak pergi tu payah qada mu'allaq tu. Tapi dah ibram dia mati, dah ajar dia siapa ada di situ tempat sudah dicetak siap-siap dah, qaddara siap-siap dah. Dia kena pergi. Lepas tu kita kalau boleh, kalau tak pergi selamat. Tapi tak pergi tak boleh, ibram dia sampai dah. Tu contoh begitulah. Tiap maka berlawanan ke tak? Nak kata doa tu boleh mengubahkan doa tu boleh dia mengubahkan takdir. Ini tangguh atas takdir mu'allaq. Hak kata takdir tak boleh diubah. Takdir iaitu hak mubram. Faham itu tak apa tu. Sebab tu kita boleh kalau tu. Kalau begitu nascaya begini, kalau begini nascaya begitu. Tu dak bina di atas mu'allaq tu. Supaya kita mengaji bab tolak isteri, bukan? Dia ada tolak secara terus putus, boleh ada tolak secara mu'allaq. Nak tolak mu'allaq dia tak selalu. Kalau engkau masuk di rumah ataupun kalau engkau tu pergi di rumah si Aminah itu, dia tak setuju, dia tak suka bahawa isteri masuk di rumah si Anu itu. Maka dia takliklah. Kalau engkau pergi di rumah si Aminah itu dan masuk ke dalamnya, maka mu tu tertolaklah. Maka lapar tu lapar soreh lah tu. Lapar cerai yang soreh, tak ada kena pakai niat apa dah pakai. Soreh dah lapar tu. Tapi tak jatuh selalu sebab dia taklik. Kalau kalau aku pergi di rumah si Aminah, pergi saja dah lagi, tambah lagi dan masuk. Jadi mapunya kalau pergi saja, dia bercakap di luar aja, tak ada masuk ke dalam. Tak masuk lagi dalam kata kalau pergi dan masuk. Tu maka terpanggil tak jatuh tolak. Tapi kalau kata begini, aku tolaklah kau, itu terus jatuh selalu panggil. Tu panggil apa tu? Kalau mengaji fiqh, tolak hak yang pertama, hak kata kalau tadi, dia tolak mu'allaq. Tolak dia kata, talak tu ki, aku tolaklah engkau, ataupun anti taliqun, engkau tertolak. Itu apa yang tolak tu, tolak dia tak panggil mubram, dalam istilah dia panggil munajjat. Sama yalah. Tanjizi mana lulus selalu lah. Lulus selalu dengan lafaz tu jatuh selalu. Ada pohon kalau tadi dengan lafaz tu tak jatuh selalu, jika dapat berlaku. Ini pun sepatutlah kalau dia tak pergi dia selamat. Tapi dah ibram, dah tetap dah dia sampai ajar setakat itu dengan sebab tu dia kena pergi. Supaya buat amal apa-apalah. Itulah. Tengok apa kita ngaji pula banyak kelebihan. Siapa baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim, adalah dia katakan tak berlaku kena apa dia kesakitan pada hari itu. Kalau kata binatang pun tak sengat dia pada hari itu. Sebab ada seorang sahabat pergi cerita, ya Rasulullah, saya disengat oleh binatang. Dia kata kamu tak baca
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca tu selamat. Tapi berlaku dah lah. Tak apalah untuk jadi amalan. Kita buat amal baca tu siapa pagi, amal pagi petang, baca pagi selamat hari itu, baca petang amal selamat malam itu. Jadi mana tak kena mati dah dia tu. Oh kalau gitu kita baca sama. Ya baca sama. Bila baca sama tak kena. Lepas tu tak mati. Kita boh gitu urut gitu. Pak mana? Tapi dah siapa masa mati, siapa aja masa nak kena, dia terlupa baca. Apakah terlupa tu mari dari mana? Tak daripada kehendak Allah juga. Buat dia terlupa tu. Sampai itulah terlupa. Bak kena. Kena gigit di benda paguk, di ular ke berapa. Kata kau orang baca amal bismillahirrahmanirrahim tak kena apa? Ingat-ingat aku terlupa tak ada baca tadi wirid tak ada wirid. Tengok. Jadi berlawan nak kedak ni kalau baca nak tak kena. Tapi dah hari nak kena terlupa situ. Engkau siapa we terlupa? Allah juga. Ni makna kata takdir tak boleh diubahkan. Tu yakin kita begitu. Sebab itulah wajib kita redha tu dengan qada Allah. Kita letak target kita hari ni kerja nak dapat sekian. Minggu depan kita akan dapat sekian. Tiba-tiba tak dapat. Jangan kita susah hati kerana bukan kerja kita. Ini sebagai rancang je kita ini. Yang menentukan siapa. Sebab tu kita kena tunduk begini. Kita rancang, kita cadangkan. Masalah dalam ucapan kita ni. Kita cadangkan. Kita rancangkan. Kita akan dapat hasilan begian dalam rancangan kita, dalam cadangan kita itu. Tapi semua hakikat terserahlah kepada Allah. Jangan lupa situ. Tak kata mulut pun, hati mesti ikat. Itu sebab diikat dengan insya-Allah tu. Tak boleh kita nak memutus. Tengok itu Nabi SAW bila diminta suruh ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Dia minta cerita juga cerita Zulkarnain. Dia tanya pula tentang roh. Maka Nabi SAW minta tangguh. Moga Nabi dia tidak bercakap melainkan wahyu dari Allah. Allah tidak wahyu beritahu mana yang boleh nak bercakap. Maka dia minta tangguh. Nanti esok kata dia. Tapi dia tak ada kait insya-Allah. Maka sebab daripada situ tu Jibril tak datang. Maka dia tunggu nanti nak tanya Jibril. Bila Jibril mari nak tanya Jibril. Jibril tak tahu, tanya Allah. Tunggu Jibril tak mari. Susah hatinya ni janji ni. Janji kata esok. Tapi tak ada salah, bukan kata maksud dah dusta kerana perkata esok ni apa makna? Dia ada makna hak yang mutabadar minhu. Hari ni kita kata hari apa hari ni? Hari ni hari Selasa. Esok gah yang terdekatnya Rabu lah. Tapi ada satu lurah kerana ke esoknya al-yaumul ladzi ba'da yaumika. Esok mana tu luas sungguh. Maka Nabi kata nanti kena tengok nak wayang esok. Tiba-tiba keesokan tak boleh nak cerita, lusa lagi tak boleh nak cerita. Beberapa hari. Jadi dusta ke tak janji Nabi SAW kata nak wayang esok? Tak dusta. Sebab perkata esok ini ialah hari yang terdekat satu makna. Dan hari hak kemudian pada hari engkau ini. Hari ini kita berada hari Selasa. Sampai bulan depan, tahun depan, bertahun-tahun pun esok semuanya. Sebab kita kata mati esok. Mati esok. Mu nak mati Rabu esok? Esok. Mati esok. Bila tahu boleh ada 3, 4, 5 tahun lagi. Esok semua tu. Kiamat esok. Esok kita panggil kan? Radan. Tu panggil esok. Dia janji nak royak esok. Ada cakap besok pak ada nak. Ada cakap esok, ada cakap besok. Itu dah. Ada besok. Menyesuk sikit lagi dah. Tu bahasa lah tu dah. Kemudian tak datang Jibril susah hatinya Nabi SAW. Lepas beberapa hari Jibril datang. Allah dia kata aku rindu kepadamu kata dia. Katanya Jibril aku lagi lebih rindu kepadamu tapi apa boleh buat aku ini diperintah. Bila ia perintah aku datang, selalu aku datang. Tapi dia tak izin mana boleh aku nak datang. Maknanya, kerja semua tu di atas keizinan dari Allah. Itu Jibril jawab. Lepas itulah, mari baca ayat. Ajar adalah, buat sebab pada situ jadi ajar kepada dia, turun-menurun sampai kita umat. Macam mana? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا ayyasha Allah. Ayat surah apa tu?
Suratul Kahfi. Kan? Mari wala taqulanna li syai'in, dan jangan sekali-kali Muhammad aku kata, lain kali jangan aku kata inni fa'ilu zalika ghadan, sungguhnya aku nak buat sesuatu besok. Jangan kata gitu. Mana lain kali lah. Hak ni berlaku sebab untuk nak jadi pengajaran. Mana lain kali jangan buat mutuh gitu. Esok aku nak buat itu, esok aku nak buat itu, lusa. Jangan. Kecuali ayyasha Allah, bahawa kehendaki oleh Allah. Mana kena kait insya-Allah. Tu ajaran kita tu. Sebab dia kita tak lepas pada qada tu. Moga kita tak tahu apakah penentuan Allah. Sementara lagi apa berlakunya esok, apanya lusa, apanya kita tak tahu secara hakikatan. Cuma agar saja ya. Katanya panggil agak. Daripada agar tadi jadi agak. Agak-agaknya dan sengka-sengkanya begitu je. Bukan secara tetap. Agar saja je dengan kaedah mungkin jadi begini. Dengan kaedah gini mungkin berlaku begini. Itu je. Adapun hak tetap semua diisi Allah. Oleh itu kita kenakan insya-Allah. Lain kali Muhammad jangan mengata aku nak buat itu esok, aku nak cerita itu esok. Boleh nak cerita apa kena insya-Allah. Sebab tu haram kita memutuh. Tapi orang kita kadang-kadang tak senang hati kalau kait insya-Allah. Boleh kita nak pergi sana, insya-Allah, jangan insya-Allah, lama tak jadi. Ada juga. Tengok dia kata begitu. Jangan insya-Allah, lama tak jadi. Dia kena okey. Tu baru jalan. Tengok ni. Ya mari nah. Walaupun mesti kita kena kait insya-Allah kerana sakut dengan takdir tadi. Kerana diisi Allah menentu sekian-sekian. Kita tak tahu hakikat. Bila tahu kita sangkut insya-Allah. Insya-Allah. Tiba-tiba kebetulan dengan hak kita rancang, kebetulan dengan takdir Allah, berlaku pula. Tu kata masya-Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Hak kita rancang sekian-sekian tapi siapa masuk? Uzur. Tengok ni masalah. Ada azan nak mari. Tiba-tiba uzur, maaf ni saya tak boleh mari. Maaf saya tak boleh datang. Uzur. Tengok. Cadang hati sedia hati nak datang. Tapi sampai masuk, maaf saya tak boleh datang. Cuba takat dengan insya-Allah. Kita memutus. Salah dalam kita. Itu pada asal nah. Jadi kembali pada soalan tadi, iaitu doa. Dalam disebut kata boleh mengubahkan takdir, yakni takdir muallaq. Qada qadar yang muallaq. Kenapa doa juga hak takdir Allah juga. Berasa nak berdoa. Tengok cerita lagi. Bersakut dengan qada takdir ni juga. Cerita hak yang telah lalu. Nabi Allah Daud alaihissalam kan. Kekuatan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Selain pada dia Nabi Rasul, dia lagi khalifah. Dan dia punya isteri berapa dah Nabi Daud? Setahu kita dalam sejarah. 99 tak cukup satu lagi tu. 100. 99 pada awal, lepas tu tambah satu lagi jadi 100 kan. Hak dia ada terlihat semasa dia turut burung ikut burung tak, akhir jadi 100 lah pada rekahnya, pada umum 100 isteri Daud tu. Kemudian satu hari dia bersumpah, demi Allah aku akan mensetubuhi isteri aku semua 100 pada satu malam, semalaman. Dia akan mensetubuhi semalaman 100 isteri tu. Semoga dia dapat anak lelaki. Tapi hak mengandung satu je. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia cerita hikayat Daud tadi, Nabi kata Allah sayang kalau Daud kata insya-Allah, malam tu mengandung semua. Itu tepat nak jadi kelebihan insya-Allah. Kalau dia kata insya-Allah mengandung semua malam tu. Tapi tak ada kata insya-Allah, tu hanya mengandung satu saja. Ini takdir lah ni. Allah takdir ke hak ibrahnya mengandung satu ya. Lepas tu ada takdir cara muallaq. Kalau dia kata insya-Allah mengandung semua 100. Tapi terlupa kata insya-Allah. Nabi kata kalau dia kata insya-Allah mengandung semua. Boleh anak lelaki, boleh perang dengan anak, tak ada orang lain datang terus dia anak 100. Tapi dia tak ada insya-Allah. Tengok ni kelebihan insya-Allah. Dan Nabi cerita lagi sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan Ya'juj dan Ma'juj lagi akan datang. Bukan? Tuhan sebulan Quran tu setelahnya Zulkarnain bina sekatan sudah siap. Tapi dia kata ini rahmat daripada Allah. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka.
apabila datang janji Allah, penyekat hak dia sekat ini walaupun kukuh macam mana pun, sampai janji Allah akan pecah. Ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Janji Tuhan sebenar akan pecah. Tapi Tuhan buat sabab pecah macam mana? Dalam hadis sebut Ya'juj Ma'juj bukan berdiam diri, setiap hari dia korek tu. Dia duduk korek tu. Dalam hadis sebut. Tapi dia korek-korek siapa sekat gelap. Berhenti, kita sama esok pula kata ketua dia, berhenti. Allah tutup ke balik. Tertutup balik. Begitulah hari-hari. Tapi bila sampai masa kata janji Allah tadi, fa iza jaa wa'du rabbi, dalam hadis sebut apabila sampai masa nak pecahnya apa sekatan sadd tadi, ketua dia kata, kita berhenti setakat ni dulu, kita sambung semula esok pula insya-Allah. Ya, walaupun dia kupu gitu baik gak insya-Allah, tawak sabar. Sebab dia kata insya-Allah, tinggal balik hak bekas korek tak tertutup. Tinggal ada begitu. Mari ke esok ke sambung. Bila sambung bedah. Ni kembali kepada qada Allah Taala tadi. Nampak? Pak kita kalau dia tak insya-Allah, selama mana pun tak akan temu. Dia jadi tutup itu. Tapi bila gigih insya-Allah pecah. Siapa masa saya tak gede ke dia. Insya-Allah ketua dia kata. Tu hubungan dengan insya-Allah, sakut hadis banyak situ. Jadi mai bina di atas soalan tadi, doa boleh mengubahkan qada silaturrahim, boleh memanjangkan umur, boleh membuahkan rezeki, tak ada jadi berlawanan dengan hak kata rezeki sudah pun siap. Dalam hadis bukan? Rezeki sudah siap, ajal sudah siap, syaqiyun sa'id kok. Dalam hadis sebut itu ditanggung tak qada mubram namanya. Ada pun nampak boleh ubah ni qada mu'allaq. Allah takdirkan buat sahabat ini berlaku musabab gitu. Itu dia. Sebab kita hari ni Allah Ta'ala takdirkan tak ada rezeki. Walaupun ada orang sedia makanan untuk kita, selalu kita di kedai tu gak boleh dikatakan selalulah kita di kedai tu pagi-pagi. Sehari tu ada terlewat sikit. Bila kita pergi habis. Habis dah. Allah. Sedangkan kita ni tiap-tiap hari dia mari, ingat kau tak mari dah. Dia nak kata. Ni sebab belaka nak boleh bercakap tu. Sebenarnya kita tidak ada rezeki hari ni. Kita tengok kedai lain semua dah habis. Tak ada rezeki. Dia kata kita kembali situ jadi hati pun tenanglah. Alhamdulillah ala kulli hal. Cuba tak pergi ke situ. Marah macam mana mu tak tahu lagi, kata aku tak makan lagi. Jadi masalah. Ingat, itu bukan rezeki kita tu. Kadang-kadang kita dah sedia hidang siap-siap, kita masuk dah nak makan. Kawan mari, halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita pun duduk hidang dah. Keluar tu bertemu dengan kawan. Cakap. Mari kita pergi situ sekejap. Selalu. Tinggal tak ada makan dah. Selalu. Makan dia anak dan sebagainya. Ini bukan rezeki kita. Kalau kawan tak mari, kita makan. Kalau je lah. Tapi bukan rezeki kita. Cuba kita ingat begitu, tak hati kita tenang. Ya, tenanglah. Tapi bila hati tak begitu, dia mari tak tenang. Macam-macam. Itulah ini sebab itulah untuk nak memproseskan hati, nak membersihkan hati, kita tumpukan pengajian kita pada qada dan qadar tadi. Bila kita faham situ, apa-apa kita mengaji ni nak ayat kelebihan, fadilat berdoa, ini fadilat silaturrahim, ini fadilat buat baik pada ibu bapa, ini fadilat buat baik pada jiran. Itu nak ayat semata kelebihan supaya apa itu? Litarghib, nak menggalak, menggemarkan supaya kita malah jadi rajin. Tak suka jadi suka bila royak kelebihan. Begitu sebaliknya tarhib, bila royak hadis menakuti, royak ayat-ayat yang menggerunkan, hati itu berasa gerun. Bila gerun, kalau dulu berani melakukan maksiat, sekarang jadi berasa tak berani, kurang. Sebab dengar hadis-hadis tarhib. Tapi semua tak lari pada qada qadar Allah. Semua tu dah. Itu dia. Baik.